Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Terbang ke Sabah untuk kerja amal. EBIT, anggap kes mahkamah sebagai ujian Allah untuk dirinya. Pendakwa terkenal EBIT Liu yang didakwa dengan 11 pertuduhan termasuk gangguan seksual di Mahkamah Magistrat Tenom percaya bahawa dia adalah mangsa fitnah dan niat jahat. Figura berusia 37 tahun itu berkata, dia merasakan tuduhan yang dilemparkan kepadanya adalah untuk mencemarkan imej dan kredibilitinya sebagai kerja amal. Saya percaya seorang atau sekumpulan yang telah merancang untuk ini, saya akan melaluinya dan saya melihat ini sebagai ujian daripada Tuhan, katanya ketika ditemui di luar pejabat Tenom selepas didakwa di mahkamah. EBIT berkata rancangan untuk datang ke Sabah untuk menjalankan kerja-kerja amal pada masa ini telah dibuat lebih awal dan beliau hanya diberitahu mengenai pertuduhan ini terhadapnya beberapa hari yang lalu. Saya terkejut kerana kami di sini untuk melakukan kerja amal, bukannya untuk ke mahkamah, katanya. Jadi saya melihat ini sebagai ujian daripada Tuhan. Ia tidak akan menjatuhkan saya atau menghalang saya daripada menjalankan kerja kemasyarakatan di sini, katanya. Peguam Muhammad Zairi Zainal Abidin berkata, mahkamah telah menetapkan 20 April hingga 23 April untuk sebutan kes dan perbicaraan diadakan pada Jun. EBIT dituduh antara lain menghantar mesej teks dan gambar lucu melalui WhatsApp pada seorang antara Mac dan Jun 2021. Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pertuduhan ini cuba merendahkan maruah saya, kata EBIT Liu. Pendakwa terkenal EBIT Liu menyifatkan pertuduhan gangguan seksual terhadapnya sebagai pertuduhan tidak berasas dan melampau apa yang iaitu cuba menjatuhkan kredibilitinya. Beliau berkata ini adalah cubaan untuk menghina dan merendahkan maruahnya agar beliau berhenti daripada melakukan kerja-kerja amal bagi membantu golongan yang susah. Saya yakin dan percaya perkara ini sesuatu yang sudah dirancang oleh sekumpulan individu dan ia bukan dirancang dalam sehari dua. Sebenarnya saya baru tahu mengenai pendakwaan ini beberapa hari lepas dan saya agak terkejut. Saya datang ke Sabah bukan rancang untuk ke mahkamah. Saya dalam misi melakukan kerja amal, katanya. Bagaimanapun, katanya, beliau berasa amat tenang kerana ketika ini berada dalam misi melakukan kerja amal dan beliau tidak bersalah. Perkara yang berlaku ini adalah cubaan pihak tertentu yang ingin mengganggu kerja amal yang dilakukan. Menurut beliau, setiap kali berhadapan ujian sebegitu memang terasa sangat berat. Namun beliau tahu itu adalah ujian yang perlu dihadapi. Apabila kita ditentang ketika buat kebaikan, maka tidak perlu bersedih kerana ujian yang datang ini sudah menjadi sunat. Walaupun kita berusaha sehabis baik manapun, saya rasa bersyukur dengan ujian ini, katanya. EBIT berkata, beliau menyerahkan kes pertuduhan ini terhadapnya kepada peguam beliau. Tambahan EBIT, beliau tahu dirinya tidak bersalah, maka segala ujian yang dihadapi itu akan dilalui dengan iaitu tenang. Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kes saman fitnah Firdaus Wong, Aruna Kiri, Nathan selesai cara baik. Kes saman fitnah difailkan pendakwa Firdaus Wong Wai Hung terhadap aktivis Aruna Kiri Nathan diselesaikan secara baik di Mahkamah Tinggi di Senin lalu. Menerusi perkongsian di laman Facebook milik Firdaus Wong, pendakwa itu berkata penghakiman persetujuan dicapai ketika prosiding diadakan secara dalam talian di hadapan Hakim Datuk Ahmad Bace. Menurutnya, antara tema persetujuan bagi penyelesaian ialah Aruna Kiri Nathan berlaku defendant memohon maaf secara bertulis dan menerusi rakaman video di Facebook kepada Firdaus Wong selaku plaintiff.
Permohonan maaf tersebut diperincikan seperti berikut. Bahawa saya, T. Arunakiri Nathan, adalah pemilik akaun Facebook Arunakiri Nathan dan atau Arunakiri Nathan 2 ingin memohon maaf kepada Firdaus Wong Wai Hung kerana telah salah dan berniat jahat membuat penyataan-penyataan fitnah kepada beliau pada 18 Disember 2018 dan 1 Februari 2019 dan melalui video secara berlangsung bertarikh 18 Disember 2018. Ia adalah kenyataan fitnah. Saya dengan ini menarik balik segala penyataan fitnah yang dikongsikan di mana-mana media sosial, katanya. Firdaus Wong berkata, Arunakiri Nathan perlu memohon maaf dan menarik balik kenyataan fitnah yang telah dilemparkan. Defendant dikehendaki memuat naik pengakuan itu serta merta dan tarik penerimaan. Selain itu, defendant perlu membayar RM8,000 kepada Firdaus Wong dan dalam masa 14 hari dan tarik penghakiman persetujuan sebagai penyelesaian penuh. Ketika dihubungi Sinar Harian, Peguam Syahidan Hanun Muhammad Ghazali yang mewakili Firdaus Wong mengesahkan perkara tersebut. Dalam kes ini, Arunakiri Nathan diwakili Peguam M. Manoharan. Menerusi kenyataan di FB, Firdaus Wong turut memanjatkan kesyukuran kerana kes saman fitnah itu telah diselesaikan. Syukur Alhamdulillah atas doa sahabat semua. Semoga dia dikurniakan hidayah oleh Allah, katanya. Pada 29 Jun 2019, Firdaus Wong memfailkan saman terhadap Arunakiri Nathan kerana memuat naik kenyataan dan video menfitnah beliau sebagai pengganas, menghina agama lain serta mengubah kitab agama lain. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ebit Liu didakwa atas 11 pertuduhan gangguan seksual. Pendakwa terkenal Ebit Liu didakwa di Mahkamah Litar di Pejabat Daerah Tenom di sini dengan berhadapan 11 pertuduhan berkaitan gangguan seksual. Ebit Liu bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Nur Ashraf Zulhani. Ebit atau nama sebenarnya Ebit Irawan Liu, Ibrahim Liu, didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun, denda atau kedua-duanya bagi setiap pertuduhan. Pendakwaan dilakukan pengarah pendakwaan Negeri Sabah Muhammad Ilmami Ahmad dengan dibantu Timbalan Pendakwa Raya Azrin Yas Muhammad Ramli, manakala Ebit diwakili Peguam Muhammad Zairi Zainal Abidin. Mahkamah kemudian menetapkan 20 hingga 23 April berdepan pelbagai tarik penyerahan dokumen, manakala tarik perbicaraan ditetapkan pada Jun depan. Ebit dibebaskan dengan jaminan RM1,000 bagi setiap pertuduhan dengan 2 penjamin. Sementara itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, Ebit berdepan pertuduhan membuat penghantaran gambar dan perkataan lucah dengan bermaksud mengaibkan kehormatan seorang melalui aplikasi WhatsApp. Semua tertuduh adalah bagi kesalahan yang didakwa berlaku di daerah Tenom, Sabah antara Mac sehingga Jun 2021 terhadap seorang perempuan Melayu, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata jika sabit kesalahan, Ebit berdepan hukuman penjara tidak lebih 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Abdul Jalil berkata, polis meminta kepada semua pihak untuk tidak membuat sebarang spekulasi dan provokasi bagi memastikan prosiding perbicaraan berjalan lancar. Ebit yang berada di Sabah untuk menjalankan kerja-kerja amal tiba di Pejabat Daerah Tenom pada 9 pagi dengan menaiki Toyota Velfire serta ditemani sekumpulan individu. Suasana yang kebiasaannya tenang berubah menjadi lokasi tumpuan dengan kehadiran anggota polis mengawal perkarangan Pejabat Daerah Tenom sepanjang prosiding dijalankan. Ebit tiba bersama beberapa individu dengan menaiki 4 kereta mewah. Disebabkan ruang pejabat daerah yang terhad, hanya beberapa individu dibenarkan masuk menghadiri prosiding pendakwaan. Prosiding berlangsung selama lebih sejam sebelum pendakwa terkenal itu
keluar kira-kira jam 10.30 pagi. Petugas media yang turut hadir di lokasi juga tidak dibenarkan masuk ke dalam pejabat daerah berkenaan. Tiada sebarang insiden tidak diingini berlaku sepanjang prosiding dengan kawalan ketat pasukan polis.